Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita masih lagi membicarakan kisah para sahabat. Kita memakai kitab Syiar A'lamin Nubala jilid yang pertama. Saya masih lagi sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, no? Insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Zaid bin Harithah. Kalau ikut kitab ni, sahabat nombor 36, muka surat 220. Hari tu kita telah pi dah sakit 1-2 perenggan. Malam ni kita nak sambung lagi perenggan seterusnya. Kisah tentang, kita berhenti dekat ni yang saya garis ni, iaitu Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Harithah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Zaid bin Amr An-Nufail. Boleh cakap tu, insya-Allah. Baik. Okey. Akhbarana Abu Fadl bin Asakir anba'ana Abdul Mu'az bin Muhammad anba'ana Tamim anba'ana Abu Sa'ad anba'ana Ibn Hamdan anba'ana Abu Ya'la au Mausuli haddatsana Bundar. Dia ada beza tu anba'ana dengan haddatsana tu. Dia kalau dalam kaedah hadis dia kata bab ni disebut sebagai bab tahammul wal adab, bab memberikan riwayat dan menerima riwayat. So kadang-kala kita membaca dia sebut haddatsana, menyampaikan kepada kami sambil dengan izin riwayat. Ajaztu laka, aku ijazahkan kepada engkau. Kadang-kadang kita kata akhbarana ni bagi tahu saja tanpa ijazah kan. Kemudian kata anba'ana, telah diberitakan kepada kami. Kadang-kadang haddatsani, telah sampai kepadaku. Kadang-kadang haddasa ila fulanan wa ana asma'. Tok guru tu bagi tahu ke orang lain, aku dengar. Betapa jujurnya para ulama hadis, para perawi dulu ni, mereka bagi tahu every detail. Dulu tuan-tuan, Imam Nasa'i kita kenal kan, Imam Nasa'i, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i kan, Nasa'i nombor 5. Dia pernah ada krisis sikit dengan tok guru dia. Tok guru dia nama Haris bin Miskin. Sikit adalah clash biasalah kan. Bukanlah bergaduh besar pun, ada salah faham sikit gitulah. Tapi tok guru dia tak bagi main dengan tunjuk muka depan aku. Tapi dia nak ilmu dia, tok guru dia. Tok guru dia bukan tak bagi dengan ilmu. Kata jangan tunjuk muka depan aku tak boleh tengok. Sat je lah benda tu sat je. Kalau zaman dulu mungkin dia boleh tengok live kan. Akhirnya apa dia buat? Dia pergi bang dengar juga, duduk balik tirai. Tok guru duduk banyak di depan, dia duduk dengar, dia balik tirai hadis tu. Tapi yang bagusnya Imam Nasa'i ni, dalam Sunan Nasa'i dia sebut, dia kata Haris bin Miskin ni riwayat kepada anak-anak murid, wa ana asma', dan aku dengar. Bila orang kaji riwayat, rupanya masa tu ada kes ni. Banyaklah tuan-tuan. Maknanya depa ni terlalu jujur di dalam penyampaian ilmu hadis. Menyebabkan hadis yang sampai kepada kita itu insya-Allah lah dia telah diklasifikasikan. Walaupun klasifikasi itu kadang-kadang berbeza ikut ulama lah. Kadang-kadang ada hadis ni dhaif ringan, ulama ni bagi hasan. Contoh, dia tak lari jauh. Katalah A, B, C, D, kalau ulama ni bagi hadis tu B, ulama lain mungkin bagi B tambah ataupun B tolak. Dia lari takkan jauh. Saya ingat saya tak pernah jumpa ada hadis yang ulama ni bagi grade A, hadis yang sama ulama lain bagi grade E. Saya ingat saya tak pernah jumpa lagi. Selalunya dia tak lari jauh lah. Itu pun sebabkan sifat ataupun dawabit ataupun KPI ulama itu berbeza-beza. Ada ulama yang dia syadid, dia keras, ialah macam cikgu lah. Nak bagi markah sekarang straight sangat. Ada cikgu yang dia linear sikit. Lagu itulah ulama pun. Jadi sebab tu dalam ni sirah depa di dalam nak menyebutkan aku menerima, aku mendengar, aku meriwayatkan berbeza-beza. Tak apalah. Okey. Sebut sampai habis, sampai an Usamah bin Zaid an abihi, daripada Usamah bin Zaid daripada abihi, bapa dia. Waktu kita berhenti hadis ni tak habis. Sambung sikit lagi panjang lagi, bukan sikit lagi. Daripada Zaid bin Harithah cerita. Waktu kita berhenti sampai 2 baris ya. Ni saya ulang baliklah sikit. Kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar dengan Nabi SAW satu hari, yauman haran min ayami Makkah. Aku keluar satu hari yang panas dengan Nabi SAW. Masa ni Nabi belum jadi Rasul, peringkat awal. Masa ni Zaid bin Harithah kecil lagi. Baik.
Maka dia kata satu hari aku keluar dengan Nabi SAW pada satu ketika di Mekah ni pada hari yang panas. Wa huwa murdafi ila nusubin minal ansab wa qad zabahna lahu syatan. Falaqina Zaid bin Amr bin Nufail. Maka kami keluar ni, kami ada bawa satu binatang ni, kami nak korbankan lah. Zaman itu ni, zaman dulu. Hadis ni ada kritikan sikit, tapi tak apalah. Saya singkat cerita riwayat dia. Okey. Kami berjumpa, masa ni Rasulullah belum jadi Nabi nah. Ada bawa binatang, Nabi keluar Mekah nak sembelih. Baik. Kemudian masa tu falaqina Zaid bin Amr bin Nufail. Falaqina Zaidan. Kami bertemu dengan Zaid. Zaid bin Amr bin Nufail ni yang kita nak cerita sikit ni. Zaid bin Amr bin Nufail. Faqala an-nabiy ya Zaid, mali ara qaumaka qad shanifu laka. Maka Nabi pun tegur pada pak cik Zaid. Wahai Zaid ni tua pada Nabi. Zaid ni saya cerita dah itu. Zaid ni dia bapa kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tu. Sa'id bin Zaid ni lah the one yang Sayyidina Umar tampak dia tu. Ni ada yang Sayyidina Umar balik ke rumah, nak pergi cari adik dia Fatimah. Dia berkata Fatimah masuk Islam dengan laki dia. Laki dia tu Sa'id bin Zaid lah. Jadi kawan ni Zaid ni bapa Sa'id tu lah. Jadi dia pun dengan Sayyidina Umar memang ada keturunan. Bahkan sejarah berulang. Dulu Zaid bin Amr bin Nufail kena penampak dengan Al-Khattab, bapa Sayyidina Umar. Lepas tu sejarah berulang lah. Sa'id anak dia kena penampak dengan Sayyidina Umar. Kes yang lebih kurang. Maka Nabi tanya, wahai Zaid, kenapakah engkau menjauhi kaum engkau menjauhi engkau? Kenapa hang iktazal? Kenapa hang mengasingkan diri? Isolated, mengasingkan diri daripada kaum hang, dan kaum hang pun macam palau lah bahasa budak-budak lah ni kan, macam duk palau hang. Pasal apa? Maka kata Zaid bin Amr, wallahi ya Muhammad, inni dhalika li ghairi na'ilatan li fihim walakinni kharajtu abtaghi hadha ad-din hatta qadimtu ala ahbari fadak. Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni tak percaya ni apa yang kaum Arab musyrikin Mekah ni buat kerja ni, aku tak percaya. Duk sembah segala berhala ni tak betul. Dia kata lagu tu. Sampaikan aku keluar, walakinni kharajtu abtaghi hadha ad-din, dan aku keluar meninggalkan kaumku, meninggalkan Mekah ni untuk nak pergi cari. Abtaghi ni nak pergi cari. Bukan dia cari ni looking for, dia searching for. Tu bahasa Inggeris ni dengan bahasa Arab sedap sikit. Dia kata nak terjemah ni dia better English, sebab kadang-kadang ada term yang dia tak boleh explain pakai bahasa Melayu. Betul orang kata looking for dengan searching for, dia ada beza kan. Tapi nak habaq tak erti. Tapi abtaghi ni macam tu. Jadi aku keluar nak pergi cari. Bukan pergi cari lagu cari benda hilang, tapi curiosity. Macam tu. Nak mencari kebenaran agama ni, sehingga kan hatta qadimtu ala ahbari fadak fawajadtuhum ya'budunallah. Dan aku pergi cari sampai ke satu kawasan di Fadak, nama tempat. Aku melihat kaum tersebut menyembah Allah. Wa yusyrikuna bih, tetapi depa sembah Allah, tapi depa tambah tuhan-tuhan yang lain pula. Maknanya Allah mereka masih kenal, tetapi mereka menambah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu betul, sebab tu kita bagi kaum musyrikin. Begitu juga orang Mekah. Siapakah orang yang pertama membawa balik berhala ke Mekah? Sejarahnya ialah Amru bin Luhai. Amru bin Luhai al-Khuzai nama dia. Yang ni nama dia Zaid bin Amr an-Nufaili. Yang tu Amru bin Luhai al-Khuzai. He was the first man who bring back berhala ke Mekah. The first idol ever dekat Mekah ialah nama dia Hubal. Dia bawa balik daripada mana ni? Dia bawa balik daripada Damsyik di Syria. Ini zaman sebelum Rasulullah lah. Pada zaman tu dah okey semua orang. Ini kira zaman-zaman jahiliah ni. Jahiliah awal, bukan jahiliah awal, era-era awal. Sebab jahiliah ni bermula daripada runtuhnya empangan Ma'rib sampai kerasulan Nabi kan. Ini pada era awal. Zaid bin Amr bin Luhai al-Khuzai ni dia pi ke Damsyik, pi menjaga. Dia tengok orang-orang di Damsyik ni duk sembah patung. Maka bila dia tanya, orang-orang di Damsyik ni cerita, saya pernah cerita dah hadis ni. Sekian lah, kita tak boleh sembah Allah direct. Kita ni pun ada banyak dosa, jadi kita minta
buat beberapa perkara macam itulah. Maka dia kemudian depa ni kata, bila mana kami try buat cara macam ni, kami minta hujan, turun hujan. Kami minta pertolongan, turun pertolongan. Maka Amr bin Luhai ni dia minta kalau macam tu, baliklah satu kat aku, mailah satu kat aku nak balik pergi Mekah. Maka dia buat kat dia custom made, dia buat balik pergi Mekah lah. Bila dia sampai di Mekah, dia sebarkan dekat penduduk Mekah. Dia kata, hampa tak tahu apa lah. Hampa duk tanya perkara kerti apa, kata. Ni orang-orang di Damsyik, sebab mereka memandang tinggi orang di Damsyik. Sebab di sana kan kota-kota keilmuan, orang ulama di sana, tok-tok guru di sana, kerajaan bertamadun juga di sana. Jadi mereka menghormati orang-orang di Syam. Orang bisnes juga di sana. Jadi bila dia balik pergi Mekah pada masa tu yang tak ada apa, maka Amr bin Luhai ni orang businessman. Dia selalu outstation. Jadi dia balik main, dia kata, aku dah pergi sana dah. Depa sana semua dah pakai ni, trend baru ni dah. Ini cara yang betul. Hampa takkan ni benda yang paling betul. Tok-tok guru sana semua, pak lebay sana semua pakai cara ni dah. Takkan pak lebay nak murung mana kita kan. Maka pakat percaya, buat. Bila buat, lama kelamaan jadi bisnes. Jadi keluarga lain pula buat patung dia, pula. Jadi maka jadi banyak. Jadi banyak. Mainlah Lata, Uzza, apa semua ni main berlambak-lambak lepas tu. Beratus-ratus patung yang Nabi pecahkan selepas Fathu Mekah tu. Itu siapa lelaki tu? Amr bin Luhai al-Khuzai. Ada hadis tentang Nabi melihat azab yang dia kena pada hari akhirat. Sebab zaman itu dia zaman itu dengan kerasulan sebelumnya tak jauh mana, tapi macam mana dia boleh terikut macam tu buat balik. Sebab orang akan bahaskan siapa dia nak kena azab pula, sedangkan dia duduk dalam zaman itu, zaman fatrah kan. Tapi dia bukan fatrah, dia sebelumnya lagi. Tak apa, sambung. Intinya itu jadi panjang pula. Jadi maka Allah dia pun masih kenal. Ayat Quran juga sebut. Kalau kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang membuat langit dan bumi, la yaqulunna Allah, depa akan katakan Allah. Depa percaya yang tu. Cuma depa percaya ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sebab tu kita tak kata kafir Mekah, kita kata musyrikin Mekah kan, sebab dia syirikkan Allah. Baik, maka kata Zaid bin Amr ni, aku jumpa kaum di situ depa sembah Allah tapi depa syirikkan Allah. Kemudian faqadamtu ala ahbari Khaybar. Aku pi pula dekat di penghujung area dia boleh nak pi ke Yasrib, ke Khaybar dah. Ni perkampungan orang Yahudi lah ni. Fawajadtuhum kadzalik. Aku lihat mereka juga demikian. Depa kenal Allah tapi depa sembah benda lain. Orang Yahudi kan depa masa tu dah sembah apa benda dah. Yahweh kan Tuhan depa kan. Yahudi ni pun panjang cerita dah tuan-tuan. Yahudi ni dia menulis kitab Taurat dia semula ketika mereka berada di mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Babylon, sejarah dia. Tahun ke 5 saya salah Ustaz. 386 sebelum Masihi, macam tu lah, plus minus lah. Sebab itu zaman selepas mereka kena serang dengan Nebuchadnezzar tu. Mereka buat balik ke Babylon. Mereka 50 tahun diasingkan di Babylon. Betul. Kerajaan Assyria kena serang dengan Sarjan Agong. Kerajaan Israel Utara kena serang dengan Sarjan Agong. Musnah 700 sebelum Masihi. Ini kerajaan Israel Selatan. Mereka ni kena serang kemudian dengan Nebukadnezar. Macam tu zaman itu. Kemudian mereka menulis Bible zaman tu. Bila mereka dibawa pulang ke Babylon, sampai zaman Cyrus the Great buka pintu bagi mereka balik pula ke Palestin. Tapi mereka menulis kitab mereka zaman itu. Maka disebabkan mereka ni jenis perangai orang Yahudi ni, kena ban pula sebut tak apa kot. Orang panggil orang Yahudi ni dia bermuka-muka, maka dia boleh merelakan agama ada tukang kau ni nak bagi kenal dengan orang-orang Babylon ni, nak ambil hati. Untuk perangai orang Yahudi sama dengan perangai orang Kristian. Kita akan tengok kerajaan Kristian bagaimana dia menetapkan Tuhan dia pada persidangan Nisia tahun 326 Masihi itu Masihi. Selepas pada itu mereka buat mesyuarat council di Nisia nak bincang Tuhan mereka ni 3 ataupun 1. Kemudian buat persidangan di Konstantin 405 selepas Masihi. Bincang 3 Tuhan tu, 3 in 1 tu Tuhan apa? Lah ni orang buat ni skipper je 3 in 1 tu. Dulu
asalnya Tuhan itu dipercayai sebagai tauhid monoteism Allah, tapi mereka merosakkan itu. Nisia 326 dan Constantinople 405. Nah, mereka berpakat untuk buat 3. Nah, sebab tu Rasulullah datang kemudian 580. Sebab tu zaman Nabi Kristian dah rosak. Cuma ada seorang dua lagi yang masih betul, macam Waraqah bin Nawfal ni, saya akan sampai. Jadi mereka bincang dalam mesyuarat itu, Tuhan nak 3 ke 1. Geng-geng anak-anak murid Paul apa semua ni, mereka nak 3 sebab mereka dah merosakkan agama ni. Raja Konstantin setuju dengan puak-puak yang merosakkan agama ni. Sebab apa? Sebab Konstantin tahu puak-puak ni dia boleh menukar kitab bila-bila pun. Jadi kelak kemudian hari, bila mana politik memerlukan dia untuk menjual ayat-ayat agama, puak-puak ni akan halal lah. Nah, tu maknanya itu orang politik dia akan dia perlukan orang agama yang macam ni, yang boleh jual ayat Tuhan, yang boleh ubah ayat Tuhan sesuka hati sesuai dengan kehendak politik dia. Ini Konstantin setuju dengan puak-puak Paul ni. Sejarah ni bukan sejarah yang saya baca versi Islam, versi orang putih pun sama. Setuju, kata puak-puak ni yang merosakkan agama mereka lah. Sebab Konstantin pada masa itu dia nak ambil hati orang Mesir. Bila mana nak disebarkan kerajaan Rom dia sampai ke Mesir, dia perlu ambil hati orang Mesir. Jadi orang Mesir dah ada kepercayaan 3 Tuhan. Hades, Osiris dengan apa dia satu lagi tu. 3 kan. Osiris, Hades dengan apa satu. Dia nak ambil hati orang Yunani, Zeus, Hades dengan Phosphorus, 3. Dia nak ambil hati ni, pokok ni yang dah masa tu dah ada kepercayaan 3 dewa, 3 jadi 1. Maka untuk nak bagi tahu kepada orang yang kita pun sama lah sebenarnya, maka diterapkan kepercayaan Trinity tu dalam Kristian. Jadi rosak Kristian. Tetapi masih lagi ada berbekas beberapa saki-baki Kristian yang disebut sebagai Nasara Muwahhidun. Nasrani yang mentauhidkan Allah. Ada Waraqah bin Nawfal antaranya kan. Tetapi Zaid bin Amr ni dia tak masuk apa-apa. Kita sambung lah. Baik. Maka dia kata, aku pergi di Khaybar, orang Yahudi pun macam tu dah rosak dah. Faqadimtu ala ahbari Syam, aku pergi sampai ke penjuru Syam. Pun benda yang sama. Depa sembah Allah, fawajadtuhu dzalik. Depa pun macam tu juga. Innaka latas'alu an dini ma na'lamu ahadan ya'budullah bih illa syaikhan bil hayrah. Dia kata aku pi dekat Syam ni ada orang yang sembah Allah betul-betul, tapi tu pun tak ramai dah. Tu pun orang sembah Allah betul-betul ni pun 1-2 orang pun dia kena pergi cari sorok-sorok dia kata. Orang tua-tua dia kata. Fa kharajtu hatta aqdamu alaihi. Aku pi, dia kata macam ni. Aku pi sampai ke Syam cari yang betul-betul Kristian yang asli. Tak ada, pakai duk merepek dah. Tapi ada dia kata seorang 2 lagi dia amalkan Kristian betul. Aku pi cari. Sampai jumpa depa tu, di sini dia berpisah dengan Waraqah bin Nawfal. Tuan-tuan, Waraqah bin Nawfal siapa? Pak menakan Siti Khadijah. Waraqah bin Nawfal yang bagi tahu kat Nabi tu, kan, yang mai kepada hang tu namus Jibril kan. Baik. Dulu depa ni ada satu geng. 6 orang. Kan saya pernah cerita dah. Antara yang sahabat baik ni Zaid bin Amr dengan Waraqah bin Nawfal ni best friend. Kebanyakan mereka ni berpakat keluar daripada Mekah cari Islam yang betul, agama Ibrahim yang betul. Di penghujung dia Waraqah bin Nawfal masuk Kristian. Tapi Kristian yang inilah, Kristian yang ikut Tok Guru betul ni, yang disebut sebagai Nasara Muwahhidun. Kristian yang Kristian percaya Nabi Isa, tetapi Allah Isa, Nabi Isa tu Rasul. Salah tak? Tak salah lah, Rasulullah belum lagi jadi Nabi. Tapi untuk Zaid, dia tak mahu. Dia tak puas lagi. Dia bagi dia okey ada markah yang ni, tapi aku tak puas lagi ya. Bagi aku Islam ni dia lebih pada tu. Dia macam tu. Baik. Okey, samalah macam kes Salman Al-Farisi cari Nabi tu kan. Cari agama betul tu kan, dia jumpa dengan seorang Tok Guru sini. Tok Guru sini sebelum wafat dia kata jangan cari orang lain dah. Hang cari Tok Guru kat mana? Pergi kat Nasibin. Dia pun pergi dekat Nasibin. Habis Tok Guru kat Nasibin, Tok Guru tu nak meninggal dah. Tok Guru kata kat dia, lepas aku meninggal, hang jangan pergi merata-merata tuition, jangan pergi merata-merata Tok Guru, semua ni bekat rosak dah. Hang pergi dekat Amuria. Maka dia pergi pula kat Amuria kan. Macam itulah. Ada seorang 2 lagi, bukan tak ada. Jadi tapi Zaid ni dia tak mau. Bagi dia aku nak betul-betul pure. Baik. Maka dia cerita masa aku sampai dekat kawasan yang kata syekh-syekh yang duk tersembunyi ni, salah seorang tu
falamma ra'ani qala mimman anta qultu min ahli baitillah. Orang tua Tok Syekh Kristian tu tanya dia, hamai daripada mana? Maka saya kata, aku main daripada Baitullah, iaitu daripada Mekah. Qala innal ladzi tatlubu qad zahara bi baladika. Qad bu'isa nabiyyi tala'a najmuhu. Wa jami'u man ra'aituhum fi dalal. Orang tua ni kata, Pasal hamai cari Nabi kat sini? Pasal hamai cari kebenaran kat sini? Kebenaran akan keluar dari tempat hang. Nabi itu akan terutus daripada negeri hang. Bintang itu akan berkelip. Kita dah pernah ceritakan tentang Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Bintang tu hadis riwayat Aisyah. Orang Yahudi dengan orang ahli kitab saja tahu bintang tu. Kita tengok, kita tak tahu. Dia tengok, oh ni Najmu Ahmad. Dia duk ada, tapi once dia berkelip bermaksud Rasulullah itu telah lahir. Dia orang tua ni tahu lah, dia kata bintang tu dah nak berkelip dah, dan dia akan keluar di tengah-tengah orang pakak sesat belaka. Kemudian maka dia kata, maka lepas kata lagu tu, maka aku pun balik ke Mekah. Zaid bin Amr kata, kalau ikut aku tak mau balik dah. Tapi bila orang tua tu kata hang balik ke negeri hang, Nabi tu dah nak keluar dah lah, tak lama dah nak keluar, akan keluar di tempat hang. Tunggu dia, bela dia. Pasal nanti bila dia keluar, orang pakak kata dia salah, orang pakak kata dia gila, orang pakak kata dia sesat. Maka sebab tu dia balik pergi Mekah. Dia balik pergi Mekah tu, dekat sempadan tu dia kena penampak dengan Al-Khattab tu. Tapi dia duk cerita kat siapa ni? Dia cerita kat Rasulullah. Tapi masa tu Rasulullah belum jadi Nabi. Makna dia, the man who was he looking for, lelaki yang dia duk cari tu, actually depan dia. Lelaki yang dia duk cari tu sebenarnya duk depan dia. Allah nak tunjuk kat kita. Kadang-kadang benda tu depan mata, tapi masa tu Rasulullah belum jadi Nabi lagi. Tetapi itu mukjizat, itu kuasa Allah. Itu sini sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita. Manusia ni begitulah. Bila Allah tak buka, kita tak nampak, tak tahu. Jadi dia duk cerita, dia kata aku duk tunggu lelaki akhir zaman, aku duk tunggu Rasul akhir zaman ni. Dia duk cerita kat lelaki tu. Rasulullah itu. Dan Rasulullah pun tak tahu yang Rasulullah akan jadi orang itu. Tapi seluruh alam tahu. Seluruh alam tahu. Pasal tu ada irhas. Mukjizat Nabi sebelum jadi Rasul. Irhas. Yang awan lindung Nabi. Alam tahu. Sebab tu kita baca dalam fiqh sirah Syekh Ahmad Ghazali. Kita baca dalam apa lagi, Mubarak Furi. Cerita pasal irhas. Kemudian cerita pasal masa Nabi lahir itu, Halimatus Sa'adah bawa balik Nabi bayi kan, di perkampungan Bani Sa'ad. Semua kambing-kambing dekat perkampungan Bani Sa'ad tu semua pakat jadi gemuk belaka. Semua pakat jadi tanaman, jadi subur. Jadi mana keberkatan, kerahmatan itu dah ada dah. Yang bukan Rasulullah bila jadi Rasul baru ada rahmat, baru keberkatan itu ada. Sejak kecil lagi dah ada dah. Cuma kerasulan dan pensyariatan itu bermula sejak Nabi jadi Rasul, sejak wahyu pertama. Wahyu kedua lah. Wahyu pertama tu untuk Iqra. Sama lah wahyu lah, senang abang. Baik. Maka habis-habis sembang tu dia kata, "Ma hadza ya Muhammad." Maka Nabi kan bawa kambing macam tu nak pergi sembelih. Maka Zaid bin Amr ni baca, Zaid bin Amr tengok lepas dah cerita tu, dia kata, "Wahai Muhammad, hang duk pegang apa ni?" Maka Nabi kata, "Syatun zabahna ha lin nisubin." Ni saya tak pasti dia tak sebut dah sembelih ataupun belum. Sembelih dah kot, zabahna madhi. Ini daging kami sembelih tadi untuk korban. Korban apa Allah Taala alam lah. Qala fa inni la akulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Maka Nabi kata, ambil lah sikit. Baru buat korban ni ada daging sikit, ambil sikit. Maka kata Zaid bin Amr ni, aku tak sentuh daging yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah secara tauhid. Dia kata lagu tu. Padahal Nabi sendiri pun, Nabi tak sembah berhala, tuan-tuan. Sebelum Nabi jadi Rasul pun, Nabi tak sembah berhala. Apa dalil dia? Tengok. Wa tafaraqna. Maka selepas selesai macam tu, kami pun berpisah. Siapa kata ni? Zaid bin Harisah. Lepas berpisah tu, fa'ata Rasulullah SAW al-baita. Nabi pun dengan aku pilah al-bait, Baitullah. Fatafa bih. Kami pun tawaf. Tawaf memang ada. Tawaf ada. Cuma bacaan itu tak sama macam zaman Nabi Ibrahim lah. Yang zaman Nabi Ibrahim sama macam mana? Sama macam zaman kita sekarang.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi zaman jahiliah dia bertambah la syarika lak illa man maliku wa huwa tamliku malak. Macam itulah, atau kama qala. Ada tambahan. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, melainkan Tuhan-Tuhan yang engkau jadikan sekutu bagi engkau. Oh, pandai dia buat tambah. Tu bid'ah. Pi tambah-tambah sendiri. Padahal zaman Nabi Ibrahim ajak la syarikalah titik. Dia buat tambah. Tapi zaman kita sekarang, kita membaca yang Nabi Ibrahim dulu. Baik. Maka Nabi tawaf dengan Zaid. Wa ana ma'ahu, masa Nabi tawaf tu aku duduk dengan Nabi, kata Zaid. Kemudian dia pergi sa'i bil Safa wal Marwah. Sa'i pula Safa dan Marwah. Masa tu travel agency tak tahu lah berapa ribu kan. Ada. As-Safa wal Marwah. Pergi juga Safa dan Marwah. Ya. Orang kata pergi Mekah lah murah. Pasal duit Malaysia naik. Tak tahu lah. Tak berani kata. Saya terangi nak pergi. Pergi dulu 2013 dah tak pernah pergi. Terangi lah juga nak pergi kan. Tapi tak apalah. Safa dan Marwah. Pergi sa'i. Okay. Kemudian ni Zaid bin Harisah kata wa kana indahuma sanaman. Di antara Safa dan Marwah tu yang kita duk pilih ni tu kan, dulu lah ni ada lagu tu tak tuan-tuan abang kopi yang lampu hijau apa semua tu duk ada lagi kot no, dia tak ubah kot no. Kata Zaid bin Harisah, antara Safa dan Marwah tu di tengah-tengah tu indahuma sanaman, ada dua berhala besar. Dua berhala besar. Mana? Min nuhasin isafun wa na'ilah. Satu nama Isaf, satu nama Na'ilah. Nak cerita apa seronok. Isaf dan Na'ilah ni pun cerita panjang tak tuan-tuan. Banyak pula cerita malam hari ni, pendek ya. Isaf dengan Na'ilah ni cerita pasal dua orang anak muda yang couple. Percintaan mereka macam terhalang lagu tu lah, mati kerana cinta. Akhirnya mereka buat berhala nak mengenang cinta dia. Macam Romeo and Juliet macam tu lah. Sama macam cerita apa? Laila dan Majnun kan. Memang wujud sungguh cerita tu tuan-tuan. Bahkan yang Majnun tu nama dia apa? Dalam ni ada Qais kan? Qais. Dia hidup zaman Saidina Umar ke Saidina Osman. Dia memang suka dekat Laila tu. Memang ada dalam, kita akan jumpa kisah dia nanti. Dia bukan jilid ni kot. Jilid 2 saya ingat. Dia hidup zaman Saidina Umar tak silap saya. Kalau saya silap Saidina Osman. Kau Saidina Abu Bakar. Asal dia tak jauh dengan Rasulullah. Saidina Abu Bakar ataupun Saidina Umar lah. Sebab Saidina Abu Bakar sat je perintah kan. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Kan dia sempat jumpa Nabi. Dia tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia adalah tabi'in lah. Dia terlalu gila dekat Laila ni. Cerita sebenarnya Laila ni semak dengan dia. Bukan Laila yang cinta dia, Laila yang semak. Duk hantar mesej tak berhenti, kawan melutik. Duk hantar lagi. Bila blok dah tukar nombor dia mesej pula. Lagu tu lah. Sampai dia bawa diri dia, mak pak dia bawa dia pergi Madinah. Bawa dia pergi Mekah. Nak pergi berubat di sana. Azan tu. Ringkas cerita tuan-tuan, tak panjang sangat nanti. Ringkas cerita, mak Laila ni tak tahan lah. Bawa pelari dia pindah. Maka Majnun ni, si Qais ni dia mati di tengah padang pasir. Dalam Syarah Alamin Nubala ni tuan-tuan, jilid 2 saya ingat, saya nama belakang ni tak ada. Jilid 2 saya ingat. Qais, nama dia Qais. Dia jenazah dia diuruskan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda pergi kutip dia. Anak-anak muda bagi angkat dia sebagai hero lah. Hero romantism lah. Perjuangan, percintaan. Mereka hero kan dia. Pasal tragedi percintaan itu terlalu menusuk dan mendalam pengorbanan cinta dia. Pengorbanan cinta. Apa dia orang tak mau kan? Tahulah manusia. Tapi yang lawak dalam Syarah Alamin Nubala ni, Imam Zahabi kata orang tak layan dia dah lah. Tapi anak-anak muda yang baru nak up ni, yang gila duk bercinta ni, angkat dia sebagai wira, sebagai tokoh. Berlaku dak zaman lah ni berlambak. Kadang-kadang mai tokoh-tokoh, bukan tokoh lah, mai influencer daripada luar. Kita tak kenal siapa ni. Anak muda legan lah. Baru ni mai nama apa? Nama orang tak tahu dah, muka lebih kurang saya. Gelak-gelak mu. Saya pun tahu orang Romunia lah. Apa I speed nama dia tu kan? I speed ni. Mana kan, dia muka macam mana tu kan. Saya okey lah, saya tengok saya macam budak ni, saya tengok dia ada aura lah kan.
Lepas tu dia berkata dia pun menyumbang banyak untuk Palestin. Baguslah. Tapi orang Liga dia tu terkejut tengok. Orang Liga tu. Liga sungguh-sungguh. Liga sebab accident ni tuan. Tuan balik rumah sakit tu bertai. Bukanlah nak sokong dah. Tapi benda dia buat bagus tu kita sokong lah. Ada sokong Palestin tu kan. Tapi terkejut. Orang punya gila kan dia. Bukan kat Malaysia saja. Dia pergi Indonesia, dia pergi Filipina. Dia pergi serata dunia orang gila kat dia. Lepas tu geng-geng perempuan ni orang melompat lah. Kata kat orang. Pasal hak gila kat dia ni geng-geng jantan. Perempuan tak layak lah. Perempuan bangsa kulit hitam jual jam ni. Betul lah kan. Tapi nak kata 2 kali 5 je. Geng-geng Korea mai pasal lerak lah perempuan duk tunggu. Sama ya. Kalau saya nak sokong hak yang I speak ni lagi lah. Satu pasal kulit sama. Kan? Yang kedua saya tak nampak lah tegih-tegih kan. Tapi saya orang perempuan kata kat saya pula. Alah ni lebih kurangnya. Hak jantan ligan I speak ni. Hak perempuan ada lagi Korea tu nama apa tak tahu. Saya lagi tak kenal tengok. Pasal dia nak melompat lebih tu hak pakai tudung. Kita tak kenal bukan kita nak kata kita warak. Saya pun muda lah. Tapi saya jiwa tua sikit. Tanya Benjamin baru tak kenal. Tapi kata tanya hak lama-lama saya memang minat sungguh. Bukanlah lama sangat. Zaman-zaman saya pun tak dan. Tapi zaman-zaman rorok kapak tu kan saya boleh hafal habis. Semua Joe Wing pun saya boleh ingat. Saya minat sungguh. Habis hak lama saya tak berapa kenal. Bukanlah kita ni warak sangat. Kita pun minat juga. Tapi bukan tak kenal zaman kot. Tak apalah. Jadi nak bantu budak-budak angkat Qais ni sebagai tokoh. Sebagai wira mereka. Jadi Isaf dengan Nailah ni pun lebih kurang macam tu lah. Akhirnya dia pun jadikan patung dan jadikan sembahan lah. Okey, cerita dia di celah-celah antara Safa dan Marwah tu kata Zaid bin Harithah adalah patung Isaf dan Nailah ni. Maka wa kana al-musyrikun iza tafu tamassu bihima. Orang musyrikin ni bila depa habis tawaf, depa nak sa'i, depa akan pegang usap Isaf ni dengan Nailah ni punya patung. Itu memang jadi syariat depa dah, depa tambah-tambah lah ni. Faqala Nabi la tamassuhuma. Maka Nabi kata kepada Zaid, satgi hang jangan pegang. Hang jangan pegang. Nampak kan? Walaupun masa tu Nabi belum jadi rasul, tapi Nabi tak redha ke benda-benda merepek-merepek ni. Allah dah telah berikan rusyda kepada Nabi. Allah pelihara Nabi dah. Maka kata Nabi, jangan pegang. Fa innahuma rijsun. Itu semua keji, Nabi kata. Jangan pegang. Faqultu fi nafsi la amassannahuma hatta anzura ma yaqul. Maka Zaid bin Harithah masa tu kecil. Masa Nabi kata hang jangan pegang satgi Zaid Zaid kata lah hati dia kata tak apa, aku nak try pegang juga. Budak-budak. Aku nak try pegang juga, nak tengok Nabi nak kata apa. Masa tu tak ada lah Nabi lagi. Ayah dia lah, ayah angkat ni. Maka famastuhuma. Aku pun pergi pegang. Masa aku lalu tu aku pegang. Maka Nabi balik, Nabi kata, ya Zaid, alam tunah. Bukan aku dah pesan dengan nak pegang. Pegang tu apa sebab? Maknanya, ya manusia betul lah kan. Memang Nabi tak bagi sungguh. Walaupun masa tu Nabi belum jadi Rasul. Maka maksudnya itu jadi dalil kepada kita bahawasanya walaupun Nabi belum kerasulan, Nabi tak sembah berhala, Nabi tak layan. Kalau tuan-tuan buka dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi cerita, aku pernah pergi keramaian-keramaian orang jahiliah ni. Mereka ada mereka punya BBQ apa semua tu, aku pergi. Tapi Allah bagi aku lenong. Aku bangun pagi, dah siang lah. 2-3 kali maka aku tak pergi dah, Nabi kata. Kemudian Nabi buat apa? Nabi bawa diri. Bawa diri, pengasingan diri. Jadi Nabi, Allah lindungi Nabi daripada benda tu semua. Kalau ikut iqamat lagi 6 minit, tapi ada satu hadis lagi, boleh ke? Boleh tak? InsyaAllah kan? Saya habis hadis ni lah pasal, kalau nak ini sayang pula. Baik, kita mai kepada bab seterusnya, perbahasan tentang bila Zaid ni dapat anak, apa jadi? Zaid ni dia menikah dengan siapa? Dia menikah mula-mula dengan Zainab. Zainab sepupu Nabi kan, Zainab bin Jahshin. Zainab tak apa setuju, tapi dah arahan Nabi, menikah jugalah. Bila menikah tu tak sekufu. Saya silap. Saya beritahu saya silap. 10 tahun lepas, saya ada ceramah para sahabat. Saya kata Zainab tak setuju menikah dengan Zaid pasal Zaid orang kulit hitam. Saya sebut. Jelas, ni saya sebut. Tapi saya dah beritahu saya silap. Malam ni pun saya ulang lagi saya silap. Bukan sebab kulit hitam. Zaid cerah. Zaid cerah, bukan gelap. Saya salah faham. Saya silap. Saya baca buku yang silap lah. Jadi saya pun silap. Jadi malam ni saya betulkan balik. Zaid cerah. Saya mengaku saya silap. Zaid cerah. Zaid cerah. Yang gelap tu anak dia, Usamah bin Zaid. Jadi Zainab tak setuju, tak apa ngam dengan Zaid bukan pasal kulit gelap. Pasal tak sekufu lah. Tapi itu Allah takdirkan sebenarnya.
Sebab Allah sebut dalam Quran kan, fa iza qada Zaidun, bila mana Zaid telah bercerai dengan dia Zainab, maka Allah kata kepada Nabi, nikahi dia Zainab itu. Sebab apa? Itu agar menjadi syariat. Zaman dulu anak menantu bini kepada anak angkat, pak mentua haram kahwin dah. Pasal anak angkat ni macam anak kandung. Jadi Islam datang nak pecahkan tradisi itu. Sebab tu Allah takdirkan kisah ni berlaku. Zaid yang dianggap macam anak kandung Nabi, sedangkan dia anak angkat sahaja. Orang dah percaya macam Zaid bin Muhammad dah. Jadi Allah nak beritahu, Allah takdirkan plot ini berlaku. Zaid kahwin dengan Zainab dulu, kemudian bercerai. Kemudian Allah kata kepada Nabi, habis yang iddah Zainab ni, hang kahwin dengan Zainab. Kalau nak ikut Nabi ni buat kerja buhung ke, ataupun Nabi nak reda orang ramai ke, Nabi tak kahwin tuan-tuan. Segan kalau kita pak mentua pun mesti orang kata punya. Tapi Nabi buat kerana Allah. Ini arahan Allah dan ini akan jadi syariat. Maka Nabi buat. Kadang-kadang ada benda yang kita patut buat tapi kita rasa lagi orang kata kat aku ni. Tapi kalau benda tu betul di sudut agama, buatlah. Ringkas cerita, lepas tu cerai lah. Cerai dengan Zainab. Baik. Tapi dia ada anak, bukan dengan Zainab. Baik. Baik. Okey. Wa kana Zaid itu qasiran, dia rendah sikit. Mungkin sebab rendah lah kot. Syadidal udmati aftos, dia ni rendah. Dan aftos ni saya pun tak tahu. Saya baru cari dalam kamus Arab tadi, dia kata aftos ni dia punya batang hidung ni tak tinggi. Dia renek sikit. Guna saya tak boleh bayang. Adalah tuan-tuan type aftos, alif, hamzah, fa, ta, sa. Nak senang bagi tips sana. Type Google Image. Bila keluar baru saya faham. Oh, lagu ni aftos. Dia hidung batang tak tinggi, tak mencung lah. Renek sikit, kepek sikit. Baik. Lakin, walau bagaimanapun, ini riwayat daripada Ibn Sa'ad Al-Waqidi daripada Muhammad bin Hasan bin Usamah an abihi. Cucu kepada Zaid bin Harisah. Anak kepada Usamah, riwayat Hasan bin Usamah bin Zaid, riwayat kata apa? Itu adalah sifat Tok Wan dia, iaitu Zaid bin Harisah. Yang kita sembang ni. Kana syadidal bayad, dia adalah putih. Tu nak beritahu tu. Rupanya Zaid ni dia putih. Orang lain tahu dah, saya yang silap. Baik. Dia ni putih. Wa kana ibnuhu Usamah aswad. Lakin walau bagaimanapun anak dia Usamah gelap. Tu cerita dia. Usamah ni gelap. Apa nama ni? Zaid bin Harisah cerah. Walidzalika a'jabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ni menarik. Ni hadis ni dalam riwayat Ahmad, dalam Bukhari, di dalam riwayat Musnad Ahmad dan juga dalam Sahih Bukhari. Okey, dalam bab mana fi fadailis sahabah. Okey, bab manaqib Zaid bin Harithah. Hadis ni. Apa ada 1 minit tapi boleh ke? Saya nak habis. Lagi nampak tergantung pula Boleh sikit Pasal hadis ni penting. Janji je pendek ni, panjang kau ni. Bawa saya janji pendek. Macam ni Usamah anak Zaid. Cucu lah. Jadi cucu angkat Nabi lah. Pasal Zaid anak angkat Nabi. Usamah ni gelap. Usamah ni Nabi sayang Sama lah Zaid pun Nabi sayang. Jadi Zaid ni cerah, Usamah ni gelap. Masa tu tuan-tuan, ada dah jenis mulut jahat. Depa pergi sebab kata Usamah ni betul ke anak Zaid? Rupanya zaman dulu pun ada jenis ni. Jenis nak buat konten ni. Tu pergi sebab dah. Dan tuan-tuan, benda tu sampai efek Rasulullah. Saya nak abang lagi. Sebab terlalu ramai orang nak cerita. Sama macam tu lah hadisul ifki tu. Hadis fitnah Siti Aisyah tu kan. Pun Nabi sampai affected. Nabi tak kata betul, Nabi tak kata salah, sampai Nabi tak berapa cakap dengan Aisyah lah kes tu. Nabi kata ada tuan-tuan, bukan tak ada. Bangsa ni lagi tak kimat duk ada lah situ. Dia pun dia betul kan, percaya kau. Takkan aku ni gelap sangat. Tak ada rupa apa siang dengan malam ni. Dia pun duk teka kata orang lain, kata mak bini Zaid ni buat dengan orang lain. Bahasa kasar saya ni lah Sebab zaman dulu kan tak ada DNA, tak ada apa, laki pun duk gelap menyiga, takut jadi lagu tu. Hang percaya sungguh ke? Anak angkat Nabi takkan. Kau boleh kira lagu tu. Dia main lagu tu ke bini Nabi Nuh pun sembah ni, bini Nabi Lut pun jahat. Dia main lagu tu dah. Dah. Ini dialog saya tambah lah, tapi nak abang tak orang lagu tu duk dah. Sampai Nabi pun jadi rungsing, sedih. Memikirkan,
Awaklah jadi lagu ni. Tapi betul ke? Ada nak main lagu tu dah tuan. Tak apa kata perbezaan tu yang kontra sangat. Baik. Lepas tu saya masuk dalam live TikTok ni. Tuan-tuan tengok saya depan-depan dengan live TikTok ni kontra lagu ni. Dalam ni punya cerah tuan. Kat luar ni lagu ni lah. Kan tinted lebih sikit. Dalam ni cerah tuan. Jangan terkejut. Jadi tuan-tuan, okey, hadis ni solat dah. Nabi susah hati. Sampai satu hari, ni hadis Bukhari dengan hadis Musnad Ahmad ni. Jabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Mujazzir. Mujazzir ni saya duk cari ni nama orang kot. Mujazzir. Nabi kagum. Nabi bukan kagum. Ajib ni kagum lah, tapi dia lebih kepada excited. Macam tu, excited. Excited lah lebih tepat. Excited lebih tepat. Nabi excited dengan kata-kata Mujazzir al-Qaif haitsu yaqul inna hadzal aqdam ba'daha min ba'din. Cerita dia satu hari Zaid bin Harisah ni duk tidur dengan anak dia Usamah bin Zaid. Tidur di tak sebut di mana noh. Saya tak boleh sebut, tapi tidur lah adalah dalam mana-mana lah. Saya baca dah hari ni dulu. Tidur ni mana saya tak ingat. Tapi tidur lah waktu malam. Tidur berselimut, musim sejuk. Muka tak nampak, tutup daripada kepala sampai kaki. Zaid tidur dengan anak dia Usamah. Tidur dua orang. Bila tidur, kaki terpacak tak? Kaki terpacak. Tapak kaki nampak. Maka Mujazzir daripada Bani Asad dia ni. Daripada Bani Asad. Dia lalu, dia tengok kaki dua beranak ni, dia tak kenal. Dia tak tengok, dia tak tahu cerita apa pun ni. Bukan orang upah orang banyak badak. Dia tak tahu apa pun. Mujazzir ni, laki ni, dia daripada Bani Asad. Saya cerita nah. Baik. Dia lalu dia tengok, dia kata, haza aqdam ba'duha ba'din. Dia kata, kaki kawan ni mai pada kaki kawan ni. Dia kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu bermaksud apa? Dia mengesahkan memang kawan ni anak kawan ni. Sedangkan dia tak kenal pun. Dia tak tahu cerita pun. Bila dia sebut lagu tu, hadis ni Nabi walizalika a'jabu Rasulullah. Perkataan itu Nabi terdengar, menyebabkan Nabi jadi happy. Dan Nabi balik, Nabi cerita ke Aisyah. Kat isteri Nabi kata, "Antau tahu tak pak cik Mujazzir daripada Bani Asad tu, dia pun bagi tahu. Kata Usamah ni anak kawan ni. Dia tengok kaki, dia tak tengok muka pun, dia tak kenal pun." Maka tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan jadi perbincangan ulama. Maknanya kalau penglihatan Bani Asad dalam kes ni diterima sebagai hukum. Bertahap tu. Bila Nabi bagi authorize. Nabi tak balik cerita ke Aisyah, pak cik tu teka kena. Dah. Nabi kata pak cik tu pun kata macam tu. Tuan-tuan. Betul ya ustaz ni macam ilmu baru, dia sesat apa? Dah. Tuan-tuan cari dalam kaedah agama dia kata qiyafah. Al-qiyafah. Dia ada tiga. Orang Arab ni ada tiga. Satu al-qiyafah. Al-qiyafah ni dia tengok kaki, dia tengok muka. Dia tengok, dia boleh tahu hang ni anak siapa. Sebab zaman tu tak ada DNA. Tetapi bukan semua bani, bukan semua suku boleh. Bani tertentu sahaja. Tak sia-sia Huzail dengan Asad. Tetapi dalam hadis ni Nabi authorize Bani Asad. Saya tak pastilah, ini serah pada ulama lah. Kalau Bani Asad itu asli pure masih wujud sampai hari ni, adakah permahatian mereka masih dikira sebagai sumber hukum? Saya tak tahu. Itu serah pada mufti. Tapi saya nak abang kata, memang ulama ada bincang bab ni. Pemerhatian pengesahan daripada Bani Asad di sudut qiyafah ni diterima tak? Diterima. Satu. Qiyafah ni makna apa? Tengok rahang, tengok tapak kaki. Boleh tahu. Jadi orang Melayu pun ada ilmu-ilmu gitu kot, no? Baik. Yang kedua, al-qiyafah. Al-qiyafah Al-qiyafah tengok muka dengan tengok bentuk tapak kaki, macam kes Mujazzir tadi tu. Yang kedua al-qiyafah. Al-qiyafah ni dia tengok bekas tapak kaki. Ni kemahiran orang Arab. Al-qiyafah dia tengok bekas tapak kaki. Apa bukti dah Ustaz? Tuan-tuan pun tahu kisah Nabi SAW nak keluar hijrah. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, Nabi upah kan Abdullah bin Uraiqid, kan, kemudian Amir bin Fuhairah, kan, bawa pergi jalan belakang, lepas kambing beratus ekor agar nak tutup jejak langkah Nabi. Tapi at the end, puak-puak ni jumpa tak Nabi kat Gua Sur?
Tak nampak. Tapi mereka sampai dah gua tu. Mereka sampai. They manage tu sampai dekat gua tu. How come? Sedangkan Nabi dah tutup jejak-jejak dengan kambing beribu ekor. Kan Sayyidina Abu Bakar sebut dalam hadis. Law ra'aituhum ahadan ila qadamih la ra'ana. Wahai Rasulullah, kalau salah seorang mereka tunduk tengok kaki mereka, confirm nampak kita. Maka Nabi kata apa? La tahzan kan? Jangan sedih kan? Maknanya walaupun Nabi dah tutup jejak, they still manage untuk sampai kat situ. Cuma Allah takdirkan mereka tak tunduk ya. Itu al-iyafah. Mereka boleh tengok. Okey, ni kambing. Yang ni kuda untuk ni. Tapak kaki ni, sah ni, cara lagu ni. Ini Abu Bakar. Ini Muhammad. Cara ni menghalau ke sini. Cara ni mereka dah jalan 2 jam yang lalu. Boleh tahu. Al-iyafah. Nah. Dan yang ketiga, ar-riyafah. Ar-riyafah ni saya ingat orang Melayu pun ada. Ar-riyafah ni dia boleh tengok keadaan cuaca. Dia tengok pokok hujan nak naik, ataupun dia tengok ilmu burung. Orang Melayu ni dia ada kajian tu, Dr. Linda Schaefer tu kan, dia buat kajian kemahiran orang Melayu membaca cuaca. Saya tengok satu ceramah MB Sanusi. Ya, dia kata yang mak dia pandai tengok burung elang. Kan, bila terbang tinggi ni pukul 12. Terbang tinggi ni pukul 11. Ya, mungkin saya tak tahu, saya tak ada ilmu bab-bab tu, tapi saya yakin betul. Sebab orang tua-tua dulu Melayu memang cerdik. Ya, pokok hujan naik kau ni. Tak hujan belah ni hujan belah Naga Lilik ni. Orang boleh tahu. Oh yang ni burung ni bulan berapa. Angin kau ni, angin timur ni, angin barat. Macam-macam lah ilmu orang dulu-dulu. Nah, mungkin sebagian tuan-tuan tahu, saya tak tahu. Nah, saya besar dengan tok tapi duk dengar tapi sayang tak ambil ilmu tu. Bila main tua ni baru rasa menyesal. Tapi itu ar-riyafah. Qiyafah, ayafah, riyafah. Nah, tapi al-qiyafah memang ada. Nah, memang ada. Ada satu lagi Quran. Quran ni cabut undi tak apalah. Nanti ada hadis lagi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abad bin Zam'ah. Pun Nabi tengok muka juga, tapi itu dalam bab yang lain lah. Kita akan sampai nanti. Di Allah Ta'ala alam tuan-tuan, maka itu menyebabkan Nabi membenarkan itu, dan orang Mekah pun tak kata apa dah. Nabi kata orang-orang pun percaya. Bila Pak Cik sendiri kata baju tu daripada Bani Asad, orang percaya dah. Tutuplah cerita tu. Orang pekat percaya, okey, Usamah memang anak Zaid bin Harisah. Sikit lagi tu last, saya nak baca satu pendek ya. Sayyidina Abdullah bin Umar cerita, ini pendek ya. Abdullah bin Umar cerita, masa zaman aku, ini saya tutup dengan ni. Qala Ibnu Umar, farada Umar li Usamah bin Zaid aksaru mimma farada li. Bila tamat perang, Sayyidina Umar selalu bagi habuan rampasan perang ni, ghanimah ni bagi lebih kat Usamah berbanding aku. Dia kata, aku ni anak dia, khalifah. Nabi dah tak ada dah. Aku anak dia, Ibn Umar kata. Tapi rampasan perang ke apa benda kah yang untuk dibahagikan sesama Islam, selalu Usamah dapat lebih daripada aku. Aku umur lebih kurang dia lah. Kan? Aku tua sikit lah, Usamah ni cucu kan. Berasa lah juga. Maka aku pergi habang kat bapak aku. Abdullah bin Umar kata, aku bertanya bapak aku, Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Pak, kenapa setiap kali Pak bahagi ya, Usamah lebih? Saya ni anak awak. Ya? Maka tuan-tuan tahu Sayyidina Umar kata apa? Kena baca balik, kok salah reka ayat lagi. Fakallamtuhu fi zalik. Aku pi adukan benda tu kat bapak aku. Faqala, bapak aku kata, innahu kana ahabba ila Rasulillah. Han nak tahu pasal apa aku bagi kat dia lebih? Pasal dia orang yang paling Rasulullah sayang. Minka, lebih pada hang. Han nak tahu pasal apa aku bagi dia lebih, walaupun hang anak aku. Rasulullah sayang kat dia lebih pada hang. Lebih pada Rasulullah sayang kat hang. Kana ahabba ila rasul, kana abahu wa inna abahu kana ahabba ila Rasulullah min abika. Dan bapa dia, Rasulullah lebih sayang kat bapa dia daripada bapa hang. Ini tawaduk Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar kata, faham ayat tu? Usamah tu Nabi lebih sayang daripada sayang kat hang, Abdullah bin Umar. Dan bapa dia Zaid itu Nabi lebih sayang daripada sayang kat aku. Jadi aku bagi dia lebih. Maksudnya walaupun hang anak kandung aku, tapi siapa yang Rasulullah suka, siapa yang Rasulullah sayang, itulah yang aku suka dan sayang. Jadi mengutamakan Rasulullah dalam segala hal. Macam Sayyidina Abu Bakar lah. Bila bapa dia Abu Quhafah tu main masuk Islam dah tua dah, kan? Nabi teriak, dia pun teriak. Sayyidina Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Kalaulah boleh tukar bapa aku ni ganti dengan Abu Talib masuk Islam, bapa aku tak masuk Islam pun tak apa. Kalau benda tu boleh buat Rasulullah happy, aku sanggup, dia kata.
Habis tahu tu. Nah, keutamaan depa pada Rasulullah merentasi segala-galanya. Nah, Allah Taala alam tuan-tuan, saya kira habislah. Nah, Zaid bin Harisah nah. Cerita dia gugur di medan Mu'tah. Kenapa saya tak cerita dia gugur di medan Mu'tah dah? Pasal kita cerita bulan lepas. Ja'far tu dia gugur bersama dengan Zaid. Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Jadi kita dah cerita dah bulan lepas. Kita ingat cover sekali lah. Dia pun dia syahid di medan Mu'tah. Mu'tah. Okey, Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin afdal muslimin wa malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.